Ha. 179 ke 18? 179. 179 lagi. Okey. Kita berada di mana? Perenggan mana? Atas sekali. Okey. Ya, kita baca hadis dia sedikit sebanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, rawahu Muslim. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelazatan iman pasti dapat dirasai oleh sesiapa yang redha bahawa Allah itu sebagai Rabbnya dan Islam itu sebagai agamanya dan Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya. Okey. Jadi redha, maksud dia apa redha di sini? Bukan redha, kita kata redha lah, terima je lah. Redha tu terima je lah. Tak, maksud redha di sini ialah, maknanya ialah kita, bila kita yakin bahawa Allah itu Rabb kita, kita redha Allah itu Rabb kita, maksudnya kita tak berhajat pada siapa. Redha di sini maksudnya tak berhajat kepada sesiapa selain daripada Allah. Dan sebagai Rabbnya, yakin bahawa Allah itulah pencipta kita, Allah itulah penjaga kita, Allah itulah penguasa kita, Allah itulah penyelamat segala-galanya bagi kita, dan kita tidak berhajat selain daripada Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Macam mana Allah SWT telah cerita Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dia redha Allah itu sebagai Rabbnya, maksudnya dia tak berhajat pada siapa. Sewaktu Sayyidina Ibrahim alaihissalam nak dilontarkan dalam api, diletakkan di atas menjanib, macam bidasan tu letak menjanib, dia nak lontarkan melalui jauh tu dengan menjanib tu, letak tarik macam lastik tu. Bila duduk di tengah tu, maka malaikat datang untuk memberi bantuan. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, untuk, sedangkan malaikat tu datang mendapat kebenaran daripada Allah. Allah kata pergilah, kalau dia nak bantuan daripada engkau silalah. Jadi bila malaikat datang nak bantu Ibrahim, Ibrahim kata apa? Sayyidina Ibrahim, amma ilaika, pada Tuhan fala, kami tak perlu, saya tak perlu. Hasbiyallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Jika mereka berpaling, enggan beriman dan tidak berhenti daripada menceroboh, maka ketahuilah bahawa Allah itu pelindung. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong yang menyelamatkan dan menjayakan kamu. Dan kita tidak cenderung kepada sesiapa kecuali selain daripada Allah, macam mana Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Bila orang yang mana dia kaedah dia sama sahaja, bila siapa sahaja yang yakin kepada Allah dan tidak yakin selain daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala membuat kaedah yang sama. Dia akan membantu orang tersebut tanpa perantaraan. Sayyidina Ibrahim, oleh kerana dia tak nak bantuan daripada malaikat, so Allah hukum terus kepada api, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api sejuklah kamu kepada Sayyidina Ibrahim. Sedangkan api itu marak menyala, tapi api itu telah dihilangkan kesan panas dia kepada Sayyidina Ibrahim. Dan sedangkan api itu juga, daripada api itu juga Allah keluarkan pokok, satu pokok delima, setiap hari berbuah.
Dan daripada api itu juga Allah keluarkan mata air di dalam unggungan api yang besar itu pada Sayyidina Ibrahim AS. Bila ditanya kepada Sayyidina Ibrahim, manakah tempat yang paling dia sedap, tempat dia paling selesa di dunia ini, dia kata masa duduk dalam api. So, dia tak rasa apa, dia tak berhajat kepada siapa. Jadi sekurang-kurangnya redha maksudnya kita tak berhajat kepada siapa selain daripada Allah. Itu maksud dia redha Allah itu sebagai Rabb. Memang terlalu susah. Kan dua, redha Islam itu sebagai agama. Apa maksudnya? Kita tak berhajat lagi kepada mana-mana agama dan cara hidup. Sudah cukup dengan cara hidup Nabi SAW sahaja. Redha kepada Nabi itu sebagai Nabi, redha kepada Rasulullah itu sebagai Nabi, sebagai Rasul, yakni sudah cukup dengan Nabi dan kita tidak berhajat lagi selain daripada Nabi. Hakim ke, bomo ke, semangat itu tak perlu pun, Nabi sahaja. Jadi penafian itu penting. Ada sebahagian mengatakan agama itu semuanya sama, betul, mengajak kepada kebaikan, iaitu dia panggil wahdatul adyan. Ada orang menganggap agama ni sama aja, dia ajak buat baik. Mereka yang berfahaman begini ialah mereka yang berfahaman wahdatul adyan. Agama semua dalam dunia ni sama aja, tak kira lah agama apa, sama. Tak sama. Surah Baqarah ayat 62 itu dalil mereka. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum kekurangan Islam ke idza farjamuhum, laki yang sudah berkahwin dan wanita yang sudah berkahwin apabila mereka berzina, iza zanaya, kedua-dua mereka tu berzina, farjamu, hukumnya rejam. Hukum masih ada, tapi hukum masih ada, tilawah sudah tak ada lagi. Dan cuma orang mempertikaikan kenapa asy-syekh wasy-syaikhah, syekh dan syaikhah. Syekh tu maksudnya orang tua lelaki dan syaikhah orang tua wanita. Ada juga di kalangan orang tua yang tak kahwin, laki maupun wanita, tapi kenapa dikatakan syekh itu orang yang muhsan dan muhsanah. Muhsan maksudnya orang yang lelaki yang sudah berkahwin, dan muhsanah lelaki perempuan yang sudah berkahwin. Kenapa dalam Al-Quran menyatakan apabila datangnya perkataan syekh
maka mesti ada perkataan ab, bapa. Bila ada datang waqala abuhuma syaikhun kabir, bila ada perkataan syekh mesti ada perkataan ab, iaitu bapa. Apa takrif bapa? Man lahu ibn, mereka yang mempunyai anak. Jadi orang yang punya anak, dia dah kahwin lah. Jadi sebab itu hukum dia masih ada, tapi tilawah sudah tiada. Ada di kalangan ayat yang mana bacaan dia ada, tilawah dia dah mansuh. Tilawah dia ada, hukum dah mansuh. Dalam surah Baqarah tadi, hukum tu siapa sahaja beriman, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Sabi'in, mereka yang menyembah selain daripada Allah, siapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dengan cara dia, maka dan beriman kepada Allah dan ayat yang di bawah ini memansuhkan ayat di atas hukum. Apa itu? Jadi ada golongan yang berdalilkan ayat ini untuk membuktikan wahdatul adyan. Agama ni sama. Agama. Semua agama adalah sama untuk mengajak kepada kebaikan. Kefahaman ini diambil daripada ayat di atas. Ialah salah diterangkan dengan ayat di bawah. Ayat ni datang, ayat ni latest sikit daripada ayat atas. Ayat ni kemudian diturunkan, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. So wahdatul adyan habislah. Ayat ni mengatakan wahdatul adyan dah habis dah. Hanya yang diterima ialah Islam saja. Bila datangnya Taurat, habislah Zabur hukum dia. Bila datangnya Injil, habislah hukum dalam Zabur dan Taurat. Bila datang Al-Quran, mansuhnya semua hukum-hukum daripada kitab samawi yang lepas, Taurat, Zabur dan Injil. Habislah, tak boleh dah. Ni ayat ni. Jadi siapa yang cari selain, wa man yabtaghi ghairal islam dinan, barang siapa yang mencari selain Islam, dinan ni kalau tengok dari segi bahasa maksudnya cara hidup, selain daripada Islam sebagai satu jalan cara hidup, selain daripada Islam, selain dari cara hidup Islam, falan yuqbala, dia nafi fil mustaqbal, nafi untuk yang akan datang sampai bila-bila, nafi forever dia lagi. La nafi dalam bahasa Arab dia banyak, lan, lam, lamma, la, ma, so huruf nafi semua ni, huruf tidak belakang. Tapi di sini lan ni dia nafi mustaqbal, nafi ta'kid bilan fil mustaqbal, penafian untuk perkara yang akan datang sampai bila-bila, forever. Nafi akan datang sampai bila-bila, tak terima dah, hanya Islam sahaja. Jadi redha Islam itu sebagai cara hidup. Jadi nafikan semua. Hadis itu tafsir kepada Al-Quran. Hadis ni dia adalah tafsir kepada Al-Quran. Pemahaman daripada Al-Quran itu hanya akan diambil apabila ia tidak bertentangan dengan hadis. Ada hadis Quran ni kadang-kadang ada hukum Quran tadi, kadang-kadang dia mansuh dan dijelaskan dalam hadis. Hadis itulah penjelasan kepada Al-Quran. Masalah ini telah diterangkan
di dalam muqaddimah pendahuluan kitab kita dahulu. Khair, masalah taklid. Tiba-tiba dalam bab iman ni ada orang tanya bab taklid. Iman kan bertaklid. Jadi masalah taklid tentang fiqh. Semasa menerangkan hadis ini, kadang-kadang saya suka dalam menerangkan perkara-perkara itu kan dalam mengarang ni, masa kita belajar hadis ni ada pelajar yang timbulkan masalah ni. Tu saya bawa tu masalah taklid balik. Kenapa dalam bab kelazatan iman masuk taklid? Semua kadang-kadang masa tu pelajar-pelajar dia telah tanya ustaz kami kembali masalah ni, dibangkitkan dalam masa kita duduk tengah belajar kitab ni, so dibangkitkan oleh seorang pelajar. Tu saya kata semasa menerangkan hadis ini, tiba-tiba seorang pelajar bertanya kepada ustaz kami berkenaan golongan yang tidak menerima taklid kepada imam-imam mazhab yang 4. Mereka mengatakan kita telah mempunyai hadis-hadis sahih seperti hadis-hadis Bukhari dan Muslim yang menyebabkan kita tidak perlu lagi, kita tidak memerlukan imam-imam yang 4 tadi. Kita dah ada Bukhari Muslim dah, kita tak perlu dah. Kita baca sendiri, kita mazhab Bukhari ya, kita mazhab Muslim. Tak, pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis kena melalui orang yang faham. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak faham tanyalah sepatah. Tanyalah ahli zikir. Ahli zikir di sini maksudnya ahli ilmu, ahlul ilmi. Kena tanya orang yang faham. Tidak salah bisaubin wahid sunnah. Hadis Bukhari, sembahyang dengan memakai kain pelekat saja sunnah. Itu hadis Bukhari tu, sahih tu. Dan berkata perkataan sunnah, salah bisaubin wahid sunnah. Saubin wahid ni macam kita ginilah, macam kita pergi haji dan umrah lah, kita ada 2 helai kain tu. Satu kain dijadikan pelekat, satu kain dijadikan rida. Sembahyang hak pelekat saja je, kain atas pun tak ada. Sunat maknanya kalau kita pakai kain pelekat je lah. Saya terjemah saubin wahid tu kain pelekat je. Sembahyang pakai kain pelekat sunnah. Kalau imam Masjid Ibnu Khaldun Qaryah ni tu, imam dia pakai kain pelekat jadi imam. Semua tuan-tuan ni makmum ni pakai kain pelekat jadi makmum. Apa orang kata kepada Qaryah Ibnu Khaldun? Sunnah. Punah mana pula ni? Orang kata, bukan orang tak kata punah. Masya Allah, semua Qaryah Ibnu Khaldun wali-wali belakang. Kan, bila orang tak betul kita tak panggil gila, kita panggil apa dia? Wali. Dia kata semua anak mungkin Ibnu Khaldun ni wali-wali semua. Kenapa? Pakai kain pelekat aja semuanya. Tak pakai baju, tak pakai apa. Hadis kan sunnah. Salat bisaubin wahid sunnah. Hadis Imam Bukhari lagi tu. So betul tak? Saya nak tanya tuan-tuan, betul tak? Jadi perkataan sunnah tu salah dianggap. Jadi di sini nak memberitahu, sewaktu zaman kemiskinan, zaman tak ada pakaian, ada sahabat-sahabat hanya selai kain aja ada. So selai kain itulah sunnah baginya. Maksud di sini sunnah itu sabit pernah berlaku semasa kemiskinan di kalangan sahabat hanya memakai satu kain sahaja. Itu betul lah, sahih lah.
ni kita ada baju 3 almari. Takkanlah nak pakai kain pelekat saja. Salah lah. Jadi kefahaman hadis tu mesti melalui mereka yang faham. Jadi kita berhajat kepada a'imah inilah, imam-imam yang 4 ni. Dulu tahun 200 tahun pertama tu ramailah imam-imam mazhabnya masing-masing, sebab mereka ni mujtahid, mereka yang banyak cendekiawan dan orang-orang yang bijak pandai. Tapi lama ada kahwin, ada anak, kahwin tak ada anak, semua anak-anak mati dah. Tinggal 4 ni saja yang ada anak dan keturunannya sampai sekarang. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tinggal 4 ni saja dalam dunia ni. Itu dipanggil mazhab arba'ah. Kita berhajat kepada taklid. Jawapan yang telah diberi selagi, kenapa? Selagi kita tidak beriktikad, kita tidak yakin kepada fuqaha, bermakna kita tidak beriktikad kepada Nabi. Selagi kita tak yakin kepada fuqaha. Okey, tengok kalau kita tengok, sebenarnya saya duduk cari whiteboard. Tak apalah, saya akan terang gini aja. Tak apa, okey, saya terang gini aja. Okey, kalau whiteboard tu dia nampak jelas. Dia ada 100 kurun pertama, 100 kurun kedua, 100 kurun ketiga. 100 kurun pertama 1 hingga 100. Ini kita panggil dia kurun sahabat. Kurun kedua 101 hijrah sampai 200 hijrah. Ini kita kurun panggil kurun selepas sahabat, iaitu kurun tabi'in. Kurun ketiga 201 hijrah sampai 300 hijrah. Ini kurun ketiga. Ulama fuqaha datang di kurun kedua. Mereka ni sudah menyusun fiqh mereka dengan dalil-dalil hadis yang diambil. Tapi kitab rujukan masa tu bukan Bukhari Muslim, sebab Bukhari Muslim tak beranak lagi. Dia orang ni beranak kurun ketiga. Imam Abu Hanifah dia lahir tahun 80 Hijrah. 80 Hijrah. Meninggal pada tahun 150 Hijrah dalam kurun kedua. Tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, di situ lahirnya Imam Syafi'i. Imam Malik rahmatullah alaih, dia lahir pada tahun, tengok muka surat Imam Malik, dia tu dia ada depan semua. Ada dalam muka surat 104. Imam Malik 105. Imam Malik dia lahir 93, meninggal 179. Dalam kurun kedua lagi. Berakhir Imam Abu Hanifah 80. Tahun 80. 80 tu zaman sahabat lagi, mereka melihat sahabat lagi. Imam Abu Hanifah adalah tabi'in yang melihat sahabat. Cuma ikhtilafnya, adakah Imam Malik ni sahabat tabi'i atau tidak, atau tabi'in. Sebab dia tahun 93. Sebab sahabat yang paling akhir meninggal 120, tahun 120, Abu Tufail. Nama sahabat tu Abu Tufail. Itu kunyah dia. Nama dia terlupa dah. Nama kunyah dia Abu Tufail. 120 tahun. Tahun ke 120 Hijrah. Ini di kalangan sahabat. Dalam pakar tarikh, ilmu sejarah, dalam tarikh mengatakan ini sahabat yang paling akhir meninggal, iaitu tahun 120 Hijrah. Namanya Abu Tufail. Kunyah dia Abu Tufail. Okeylah.
Imam Malik 93, sempat lagi lah kalau nak jumpa Abu Tufail, tapi mungkin tak jumpa dan mungkin jumpa berkemungkinan begitu. Tapi masih mengatakan Imam Malik mengatakan tabi'i. Imam Syafi'i tahun 150 hingga ke 204. Maksudnya di pertengahan tahun kurun kedua, di awal kurun ketiga. Imam Bukhari, tengok Imam Bukhari, dia nama-nama mula sekali Imam Bukhari 104 sebab dia disusun mengikut hadis. Imam Bukhari 194, meninggal 256. Imam Syafi'i meninggal 204. Bukhari tak tulis lagi hadis masa tu, Imam Syafi'i dah buat fiqh dah. Dah susun fiqh. Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang keempat tu 164 hingga ke 241 Hijrah. Tu dalam muka surat 105 dan 104 tu saya dah tulis semua tu. Itu muhadis-muhadis yang diambil oleh pengarang mengenai hadis-hadis mereka. Jadi kecuali imam yang keempat ni, Imam Ahmad bin Hanbal, dia sezaman dengan muhaddisin. Dia sahabat sepatu fuqaha. Lepas fuqaha baru muhaddisin. Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah, Imam Bukhari dengan Rasulullah, dia ada 3 riwayat. Ada kata satu riwayat ada 3 guru. Maknanya di antara Imam Bukhari nak sampai ke Rasulullah ada 3 guru, atau 4 guru, atau 5 guru. Dalam Sahih Bukhari hanya ada 3 hadis sahaja yang ada 3 guru, yang lain 4 atau 5 guru. Juga antara 4 5 guru. Imam Malik nak sampai ke Rasulullah 2 guru aja. Jadi dekatnya di zaman dengan Nabi SAW. 100 tahun pertama tu tak ada lagi orang kacau lagi. Selepas 100 tahun kedua itulah datang kazab-kazab ni, orang-orang yang tak betul ni datang, yang merosakkan susunan jalur hadis ini. Sebab tu Allah timbulkan ulama-ulama muhaddisin yang menghafal hadis, yang tahu tentang sanad. Jadi Imam Bukhari datang, Imam Muslim datang, dan imam muhaddisin kita panggil dia. Jadi fiqh ni telah disusun oleh imam-imam yang 4 ini sebelum datangnya Bukhari. Sebab itu kita tidak bermazhab Bukhari, kita bermazhab fuqaha. Kita ni bermazhab fuqaha, dan declare adalah penting. Sebab tu kita Malaysia kita declare kita bermazhab, berfiqahkan mazhab apa dia tu, mazhab Imam Syafi'i, dan berakidah Asy'ariyah. Dalam tauhidnya Asy'ariyah, Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ariyah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, akidah dia ialah Abu Mansur Maturidi. Dua-dua ni dikira ahli sunnah wal jamaah di dalam akidah. Bezanya hanya pada furu' sahaja, tidak pada usul, iaitu pada asal, pada usuluddin, pada agama, pada usul, pada benda yang usul, benda yang asal. Hanya pada furu' saja, cabangan-cabangan sahaja terdapat perbezaan. Begitulah, ada banyak sekali kalau kita belajar bab akidah dan sebagainya. Kan? Itu dia bidang lain. Jadi penting. Di situ. Itu penting tu. Jadi di sini masa tengok ni. Jawapannya, selagi tidak beriktikad, tidak berkeyakinan pada fuqaha, bermakna kita tidak beriktikad pada Nabi. Kita tak yakinlah pada Nabi, sebab kita terima hadis ni daripada mereka tadi, fuqaha tadi, daripada tuan-tuan guru dia. Muhaddisin datang selepas fuqaha. Tertibnya sahabat Nabi, sahabat muhajirin, sahabat ansar, kemudian tabi'in, yakni fuqaha, kemudian datangnya muhaddisin. Adalah mustahil untuk menerima muhaddisin tanpa menerima fuqaha, kerana ada kehilangan rantaian silsilah
apabila kita meninggalkan fuqaha dan beriktimad kepada muhaddisin. Muhaddisin ni pun diambil daripada ustaz dia juga. Ustaz dia itulah fuqaha tadi. Imam-imam tadi tu, imam tu imam empat ni di antara ustaz-ustaz kepada Imam Bukhari dan ustaz-ustaz kepada imam-imam muhaddisin. Jadi takkan kita nak faham imam muhaddisin ni tak ada daripada muhaddisin ni terus kepada Rasulullah. Dia mesti melalui susur jalur fuqaha ni. Dan dia pun berkeyakinan dan beriktikad begitu. Jadi sebab itu, jadi para fuqaha seperti imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka beriktikad kepada guru mereka. Golongan yang mendakwa mereka tidak mengikut imam, akan tetapi hakikatnya mereka juga ikut tok imam mereka. Mereka pun ikut siapa? Ikut imam mereka juga. So kalau ikut imam mereka, jadi mana yang lebih baik? Sama ada mengikut a'imah yang terdahulu. Yang terdahulu ni lah salafnya, ni lah golongan salaf, tapi mereka dah mengaku mereka ni salafi. Mereka hak lama. Tak, salaf tu orang dulu tu, fuqaha tu salaf tu. Tu cuma mereka menisbahkan perkataan mereka tu salafi. Orang yang gitulah golongan salaf, dia kata orang hak lama-lama. Tak, dia orang dah baru dah. Salaf tu hak lama-lama dulu. Mazahib tu. Jadi a'imah terdahulu mempunyai. Sebab apa kita kena tengok hak dulu? Hak dulu tu takwa dia tu lain. Takwa dia lain, warak dia lain, jiwa dia lain dibandingkan dengan kita sekarang. Kesimpulannya, mengikut imam terdahulu lebih baik sebagaimana pendapat masyayikh dan ulama kita. Sebab itu kita bermazhab fuqaha. Banyaklah perkara itu salah satu daripadanya. Sebab itu kita bermazhab fuqaha. Kita bukan bermazhab muhaddisin. So kita mengajar hadis muhaddisin. Jadi tak semua hadis Bukhari dijadikan dalil. Banyak lagi hadis-hadis yang lain dijadikan dalil sebab syarat-syaratnya telah diletakkan. Cuma kadang-kadang orang manipulitkan benda ni. Dia kata hak tak ada Nabi tak buat semua bid'ah. Hak Nabi tak buat semua bid'ah. Dia tak sabit, dia bukan sabit daripada hadis tu hak Nabi buat saja. Ada Nabi tak buat, Nabi sabdakan saja. Nabi tak buat pun, Nabi tak pernah buat pun, Nabi perintah saja. Itu dia panggil hadis qauli. Hak Nabi buat tu hadis fi'li. Yang Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak perintah, tapi Nabi tengok orang tu buat dan orang tu cakap, Nabi tak larang, Nabi mengakui perbuatan tadi sebab Nabi tak larang, maka hadis itu kita panggil dia takrir Nabi. Nabi membuat pengakuan bahawa perkara itu betul. Jadi itu bukan mestinya tak ada Nabi, hak zaman Nabi tak ada, semua bid'ah. Ada, dia tak ada. Sebab dia basic hukum ni dalam mazhab kita Imam Syafi'i, semua benda halal kecuali ada hukum mengharamkannya, baru dia haram. Dia asal basic, dia perbahasan tu. Ada tak semua benda ni? Kita kata semua benda halal kecuali ada hukum yang mengharamkannya, perkara tadi haram. Dalam mazhab Imam Hanifah, semua benda haram kecuali ada hukum yang menghalalkannya. Basic dia tu beza dah. Perbezaan di situ memang ketara lah. Kita kata semua halal kecuali yang diharamkan. Dia kata semua haram kecuali asal semua benda haram kecuali yang dihalalkan. Jadi itu dia perbezaan. Jadi kita mengikutlah. Kalau kita mengikut, kalau ustaz kami kata kalau mengikut mazhab Imam Bukhari, siapakah saudara sesusu? Jadi banyak dalam hadis Nabi kata minum 5 kali kenyang, 10 kali kenyang, sekali kenyang. So banyak riwayat-riwayat. Jadi kita Imam Syafi'i ambil 5 kali kenyang.
Anak tu dia minum susu daripada perempuan itu usianya kurang 2 tahun 5 kali kenyang, baru dikira anak susuan. Imam Abu Hanifah kata sekali kenyang. Imam fatwa Imam Bukhari tak, minum susu kambing di kandang yang sama dah jadi anak sesusu, anak susuan. Bukan minum susu mak, minum susu kambing dah jadi anak susu dah. So lain, dia pendapat lain. Okeylah, pada zaman dia ada fatwa dan sebagainya. Tapi sekarang kita mengikut situ, itu penting. Sebab orang-orang dulu pun sehebat mana pun mereka masih berfiqh. Imam masih lagi, mereka masih lagi Imam Hafiz. Imam Hafiz ni orang yang spesialis dalam Al-Quran. Seluruh dunia, 80% dunia membaca kiraat Imam Hafiz Tariq, Imam Syatibi, riwayat Imam Asim. Baca kiraat ataupun riwayat Hafiz atau kiraat Hafiz. 85% dunia membaca kiraat beliau. Maksudnya orang ikut semua kiraat dia. Tapi dia bermazhab Syafi'i. Dia bukan mahir dalam Quran saja, dia hadis mahir, fiqh mahir, semua dia mahir. Tapi dia masih mengatakan dalam bab mazhab, saya bermazhab Syafi'i. Siapalah kita tak tahu apa, tak ada mazhab. Fatihah betul-betul tak ada mazhab. Fatihah betul-betul tak ada mazhab kita. Mazhab hadis, apa hadis beritahu, itu mazhab kita. Engkau Fatihah betul-betul, kencing betul-betul lagi, nak istinja macam mana, tu tak ada mazhab. Itu tak boleh. Kita bermazhab fuqaha. Itu yang paling penting. Jadi itu penting. Sebab tu kita declare, kita mendeklarkan. Cuma macam mana, sebab itu di Malaysia kita berfiqh kan kepada mazhab Imam Syafi'i. Dia kata salah sekarang mazhab Syafi'i itu pun tak beramal dengan Syafi'i lah. Tak, bukan. Itu semua tu dakwaan kosong semua, omong-omong kosong belaka. Kita tetap ada sebab fiqh kita, jatuh susul fiqh kita tu muttasil, dia kata bersambung, tak ada putusan sanad, tak ada putusan, sambung. Riwayat langsung kita berhenti di situ dulu, nanti sambung nanti ke surat 180. Hanya Islam untuk jalan mendapat kejayaan. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minin. Puluh 90 episod hanya jilid 1 sahaja. So tengoklah situ lah, 90 episod saya buat. Satu episod 1 jam lebih. Saya dah buat 116 episod dan ada tambahan daripada daurah, iaitu 6 jam kali 8. 6 kali 8 48 jam episod personal. Jadi ada dah hampir 200 jam dah. Untuk 2 kitab 200 jam penerangan tu, detail lah. Apa tengoklah page saya Midrajul Fawatih, nama kitab ni. Tengoklah episod mana apa semua di situ kalau nak tengoklah di situ. Tapi sekarang semua yang episod terbaru daripada 103 saya dah masuk YouTube. Saya tak buat lagi dalam FB.